Baik. Saya sempat nak buat bandingan yang asal dengan yang yang Arab. Jadi kita pakai yang Melayu dulu lah, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada malam ni. Setelah kita habiskan hari itu kitab kita berkenaan dengan tajuk fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir. Alhamdulillah kita habiskan. So malam ni insya-Allah kita akan mulakan kitab baru. Kebetulan tuan-tuan sekalian yang pernah datang hadir ketika daurah hari itu dapat kitab. Actually kitab tu bukan murah sebenarnya, RM100 kan, warna tebal besar. Jadi ialah kalau duduk kat rumah tak baca masalah juga. Jadi alhamdulillah kita diberi peluang oleh Baitul Salam untuk buat kelas pengajian berkenaan dengan tajuk ni. Cuma nanti start daripada bahagian yang saya nampak dah masuk kepada kitab bahagian Arab dia asal, saya akan baca dalam kitab Arab, bukan lagi baca dalam kitab Melayu. Cuma kita mulakan sekarang ni, insya-Allah mulakan dengan pendahuluan oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Okey, baik. Pendahuluan. Kita akan mula pendahuluan dulu sebelum masuk pada latar belakang berkenaan dengan tauhid. Kita kita punya bahagian ni, jap. Situ 21, musa 21 betul. Soal apa? Soal apa dapat? Buku ni 12 bab. 10. Surat 10. Okey, surat 10 Jap. Ya, bukan prakata bukan prakata, bukan juga apa kata pengantar. Tapi kita akan masuk pada pendahuluan terus. Surat 1 lah. Sepatutnya lah. Okey. Surat 1 insya-Allah. Baik. Kita mulakan di situ. Memang dalam pendahuluan tu insya-Allah lah waktu hari tu ketika daurah sebagainya kita akan bincangkan sikit. So kita akan mula dengan pendahuluan dulu insya-Allah. Baik. Berkata Profesor Basri Ibrahim hafizahullah, akidah Islam yang diwakili oleh Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang dipegang oleh generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik sehinggalah hari kesudahan, ini hari kiamat. Golongan berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah dipegang oleh majoriti umat Islam di dunia hari ini termasuk di Nusantara. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bermanhaj salaf pula merupakan akidah yang dipegang oleh umat Islam yang hidup pada 3 kurun terbaik. Maksudnya kalau yang kita kata macam kaedah zaman sekarang ni, semua nak kata sebagai ahli sunnah, tapi yang kita tumpukan insya-Allah pada buku kita ni mengikut manhaj salaf. Mana asas yang salafus salih fahami ataupun anuti sebagai agama mereka. Mereka adalah kurun terbaik. Jadi akidah ahli sunnah jamaah bermanhaj salaf ni pula merupakan akidah yang dipegang oleh umat Islam yang hidup pada 3 kurun terbaik umat Islam dan tidak dinafikan ia merupakan akidah yang terbaik. Setengah orang mendakwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan akidah yang sebenar yang dipegang oleh majoriti umat Islam. Tanggapan sebegini adalah kurang tepat. Okey. Menurut Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya tidak terbatas pada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah sahaja. Bahkan sebenarnya kemunculan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari sememangnya selepas daripada kurun yang terbaik. Maka mereka bukan sahabat, bukan tabi'in.
bukan tabi'in, bukan tabi'in. Jadi maksud dia, kalau kita nak fahamkan sekarang, kalau dia kata orang tu kata akidah bermula dengan mereka, maka orang tu ada masalah. Sebab sahabat Nabi apa akidah mereka? Itu realiti yang salah bila orang tu letakkan ahli sunnah tu adalah di situ. Okey. Sebenarnya disalah faham oleh setengah orang. Bahkan lebih daripada itu, termasuk yang masalah iaitu adalah yang masalah iaitu golongan ahli kalam yang bersih daripada tashbih. Ni orang sebenarnya kalau ikut pada golongan yang dia mungkin terlibat dengan sudut logik ataupun falsafah, tapi bersih daripada menyerupakan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Demikian juga ta'til, menafikan sifat Allah. Dan bid'ah golongan Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, okay, Najjariyah, dan seluruh golongan yang mengikut hawa nafsu. Termasuk yang bersih daripada mengikut hawa nafsu adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab mereka punya asas adalah memang ahli kalam lah. Diorang punya sistem atau manhaj mereka ketika mereka bahaskan akidah adalah berdasar ilmu kalam, berdasar logik, bukan berdasar kepada sebagaimana salafus salih. Baik. Kemudian juga dia kata termasuk dari itu juga adalah golongan ahli fiqah, termasuk tokoh-tokoh mereka, imam fiqah yang baik, yang beraliran ra'yi maupun hadis, yang bersih daripada tashbih dan ta'til. Tashbih menyerupakan Allah dan makhluk, ta'til mengabaikan atau menafikan sifat Allah Ta'ala. Kerana konon nak bersihkan Allah Ta'ala sifat makhluk, buang Allah Ta'ala punya sifat. Okey. Termasuk para sahabat terkemuka, Imam Malik Asy-Syafi'i, okey, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ibnu Abi Layla dan murid-murid mereka, ahli zahir serta fuqaha yang mengisbatkan sifat dan bersih daripada golongan mengikuti hawa nafsu. Ini pun sama juga. Tadi kita nafikan mereka ini juga ahli sunnah. Kemudian golongan ahli hadis yang bersih daripada golongan mengikuti hawa nafsu seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga lain-lain. Di golongan ahli bahasa Arab, iaitu dari golongan yang mengikuti bersih daripada golongan mengikuti hawa nafsu, seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang kita nak sebut nama dia sebagai orang yang meletakkan titik dan baris bagi bahasa Arab, tulisan Arab, supaya kita tahu fa titik satu, ba titik satu, ta titik dua, dia Al-A'la, Sibawih, Al-Akhfash dan lain lagi. Ini semua ni ahli bahasa. Kemudian golongan yang pakar dalam pandangan pembacaan Al-Quran, yang menjauhi hawa nafsu seperti Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, Asim bin Abi Najud, yang daripada mereka ni kita ambil akan riwayat bacaan Quran kita. Golongan zuhud dengan ahli sufi yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti Junaid Al-Baghdadi, Rabi'atul Adawiyah, Fudail bin Iyad, Hasan Al-Basri dan lain-lain. Walaupun sebenarnya Hasan Al-Basri ini masuk dalam ahli hadis sebenarnya, bukan golongan situ. Golongan yang berjaga di sepadan, jazakallah khair, akramakallah. Golongan yang berjaga di sepadan negara dari dicerobohi oleh musuh. Para pengawal sepadan di kalangan umat Islam pada zaman pengembangan dakwah Islam. Dan golongan rakyat jelata mengikuti ahli sunnah wal jamaah, dan di negara mereka berjalan syiar ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah Islam memahami salaf adalah penting. Sebab kita kata dari segi asasnya, kalau kita nak sebut mereka ini juga ahli sunnah atau dekat dengan ahli sunnah, tidak menjadi masalah. Pasal mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dari segi sudut asal bukan sengaja. Kalau mereka tersilap dan sasul, bukan sengaja untuk lari daripada mengikuti salaf. Tapi kita sekarang yang kita belajar dalam tajuk buku ni adalah manhaj salaf, mana apa yang sahabat, tabi'in, tabi'in berpegang dengannya. Sebab tu akidah manhaj salaf adalah penting dalam kehidupan umat Islam, kerana merupakan akidah yang murni, berdasar kajian kitab dan juga as-sunnah, yang tidak dicemari dengan unsur falsafah dalam huraian dan kupasannya. Ia begitu mudah difahami dalam kehidupan orang Islam. Kepentingan akidah ahli sunnah wal jamaah terutama sekali yang bermanhaj salaf terdapat pada aspek berikut. Apa pentingnya? Pertama, membebaskan manusia daripada pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk mengimarahkan bumi dan bukan untuk menjadikan hamba sesama manusia. Jadi kita datang ni sebenarnya untuk jadi hamba Allah, bukan hamba sama manusia. Kita agungkan seorang manusia lebih daripada yang sepatutnya. Akhirnya kita akan hilang
punca asas kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, contoh dia kata dalam Quran Karim, firman Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran dan surah Hud ayat ke 61. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samud akhahum salihah. Dan kepada Samud diutuskan saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Baginda berkata, wahai kaumku, sembahlah kalian akan Allah. Tiada untuk kalian sebarang Tuhan selain daripada Dia. Selain dia itu Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang mewujudkan kamu daripada bumi, daripada tanah. Daripada bumi ini, dia yang wujudkan kamu. Bahan-bahan bumi. Wasta'marakum fiha, dan dia mengimarahkan kamu, memberangkan kamu untuk mengimarahkan akan padanya. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Maka minta ampunlah kepada dia dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat-amat dekat lagi amat-amat menyahut akan seruan. Okey. Itu mazhab pertama. Mana asas pertama kenapa manhaj salaf ni penting. B, membebaskan akal daripada taklid buta dan waham. Waham ni maksudnya kesamaran. Mana benda-benda celaru atau tak jelas, itu panggil waham. Jadi akal manusia, dia mengikut manhaj salaf, dia akan terbebas daripada taklid buta dan juga waham, sangkaan-sangkaan. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan bila dikata pada mereka, ikutlah apa diturunkan oleh Allah, ikutlah apa diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, bahkan kami akan ikuti apa kami dapati di atasnya atau padanya bapa-bapa kami. Allah Ta'ala jawab, awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Adakah mereka nak ikut juga sekalipun syaitan menyeru mereka kepada azab neraka, yang apinya menjulang-julang, ya? Mereka nak ikut juga ke? Pasal ini taklid buta. Yang sekarang kita lihat asas dalam manhaj salaf ni, kita akan sentiasa dengan dalil. Maka kita takkan taklid buta. Mana apa kita kata tentang Allah Ta'ala, semuanya berdasarkan kepada dalil. Dan bahkan dalil tadi mesti dalil nas. Sebab berkenaan dengan Allah Ta'ala, tak ada benda yang pakai akal untuk kita gunakan sebagai hujah. Ya, kita pakai dalil. Sebab Allah Ta'ala terangkan, tak ada siapa lebih tahu tentang Allah kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Baik. C, membawa manusia berpegang teguh dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam bentuk melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Ya, maksud bentuk akidah manhaj salaf ni, dia akan menjadi manusia berpegang teguh dengan apa dalam Quran dan Sunnah, dalam bentuk buat diperintah, tinggal dilarang. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah kamu semua akan Allah dan juga Rasul, dan moga-moga kalian akan dirahmati. Di kepentingan manhaj salaf juga adalah membuatkan seorang mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Muhammad SAW sebagai asas penghakiman. Dan Allah Ta'ala Tuhan. Tak ada siapa yang layak untuk disembah bersama Allah Ta'ala. Tak ada layak diseru bersama Allah Ta'ala. Tak ada didoa selain Allah Ta'ala, bersama-sama Allah Ta'ala. Demikian juga Rasul adalah satu-satunya asas bagi penghukuman. Kalau kita tak setuju ke, tak puas hati apa-apa, Rasul adalah menjadi tempat rujukan kita. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Ta'ala nyatakan, fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu hai Muhammad. Allah Ta'ala sumpah dengan dirinya sendiri, la yu'minun, mereka tak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka memperhakimkan engkau pada apa yang mereka bercanggahan atau bertelingkah di antara mereka. Mereka takkan dikira beriman sehingga mereka memperhakimkan engkau, jadikan engkau penghukum kepada apa yang mereka bertelingkah, ya. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang kesempitan terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada keputusan yang kau putuskan. Okey. Mendidik hati supaya seorang itu sentiasa melakukan muhasabah ke atas amalan yang dilakukan. Bila kita ikut manhaj salaf ni, kita akan sentiasa muhasabah balik amalan kita buat. Ya, sebab balik pada asal, kita tahu bahawa yang penghukum sebenar adalah Allah Ta'ala. Jalan sebenar hanya jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada timbul dalam diri kita bila ada orang kata buat amalan. Macam baru ni ada siapa tunjuk saya, dia kata ada ustaz seorang tu, dia buat lawak dia bunyi hari malam ni malam Jumaat dalam 10 awal Zulhijjah,
malam Jumaat 10 Zulhijjah. Dia kait, dia relate lah. Jadi dia punya tu berganda-ganda. Saya kata time Ramadan dia mesti senyap. 10 akhir Ramadan kan ada hari Khamis malam Jumaat. Sebutlah. Dia bila ada kelebihan yang diletakkan oleh Allah Ta'ala untuk suatu hari atau masa, yang itu dah cukup untuk mengangkat darjat atau kedudukan masa tersebut tanpa perlu kita tumpukan yang lain. Macam bila 10 awal Zulhijjah, awak tak perlu fikir berkenaan dengan hari-hari putih. Kita cakap, hari putih nak kena. Ketika tu tak ada, tak bincang. Kita bincang ketika waktu, contoh macam ketika dalam bulan Ramadan. Kita bincang 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan lah. Tak boleh bincang lah masalah Khamis ke puasa Isnin. Tuan-tuan puasa dalam Ramadan. Hari Isnin. Hari Khamis. Dalam Ramadan. Kenapa nak bincang macam tu? Dan memang setiap benda tadi, maksudnya kalau dia kata dah ada kelebihan dalam Ramadan tadi, dah mengatasi segala yang lain. Macam tu juga 10 awal Zulhijjah. Dah mengatasi hari yang lain. Tak perlu kaitkan. Kata ini adalah hari, lepas tu Tarwiyah. Tarwiyah mana ada puasa? La hawla wala quwwata illa billah. Hari Tarwiyah ni untuk orang tunaikan haji. Bagi mereka bergerak dari Mekah, pergi ke Mina, siapkan tempat tidur, atau tempat mereka akan duduk nanti waktu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebelum dia bergerak pagi tu, subuh tu, lepas subuh pergi gerak ke Arafah. Mana ada kaitan dengan lain? Tak ada ibadat kat situ. Hari Arafah adalah hadis dia tentang puasa hari Arafah. Orang tunai haji tak ada puasa Arafah. Kita yang tak tunai haji ada puasa Arafah. Orang haji tak ada puasa. Pelik betul kan? Hari Tarwiyah pun macam tu. Tak adalah ibadat lain. Dia pergi main gali kanda dia. Ini hari ni dalam 10 awal Zulhijjah. Lepas tu ada masa ini pula. Lepas tu campur ini pula. Apa ni? Dalam Ramadan tak sebut lah kan. Kita dalam bulan Ramadan. Hari ni hari Khamis dalam bulan Ramadan. Bayangkan. Pada hari Khamis bulan Ramadan. 10 akhir Ramadan. Dia campur ikut suka hati dia. Ini masalah. Tak ada. Sebab tu tak ada. Kita muhasabah balik apa amal kita buat. Kerana ini ada segi akidah yang apa seperti yang salaf bawa tunjuk kepada kita, membawa kita untuk mengkoreksi balik, perhatikan balik amal kita buat. Tanpa ikut pada manhaj salaf, dan kita akan buat suka hati kita lah. Tak fikir langsung. Ya, firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 284, Allah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa di seluruh langit dan apa di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu nyatakan apa dalam diri kamu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan ia, yuhasibukum bihillah, akan menghisap kamu dengannya siapa? Allah. Allah akan hisap kamu dengan apa yang dalam hati kamu. Fayaghfiru liman yasha, lalu dia akan ampunkan siapa dia nak. Wa yu'adzib man yasha, dia akan azab siapa dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala atas sesuatu amat berkuasa. Bayangkan kalau kita dengar tentang lintasan hati kita pun Allah Ta'ala nak hitung, apa lagi amalan yang kita buat. Walaupun kita tahu bahawa ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat yang selang satu daripadanya yang Allah Ta'ala nyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tanggungkan Allah Ta'ala satu nyawa kecuali apa yang dia mampu. Laha ma kasabat. Untuk nyawa tersebut apa yang, untuk jiwa tersebut apa dikerjakan. Wa alaiha maktasabat, dan kena ke atasnya apa yang dikerjakan. Itu sudut asal yang kena perhatikan. So, jadi bila kita kata muhasabah bagi amal, macam mana kita nampak dalam ayat tadi, macam tu kita akan tengok diri kita. F, membetulkan tingkah laku dan akhlak. Dengan akidah yang betul, seorang Islam akan memiliki diri yang mulia, merdeka dan berani. Dia tidak akan tunduk melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8, Allah Ta'ala nyatakan, walillahil izzatu, milik Allah lah kemuliaan. Kita kadang ada orang bergandingan rapat dengan orang yang memusuhi Islam, kadang-kadang duduk dengan orang tersebut atau nakkan sokongan orang berkenaan, punca pasal nak kemuliaan. Maka Allah Ta'ala jawab, walillahil izzatu, milik Allah kemuliaan, wali rasulihi, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang beriman, walakinnal munafiqina la ya'lamun, tapi orang munafik tidak mengetahui. Jadi tujuan buku ini dihasilkan adalah untuk menjelaskan kepada umat Islam di Malaysia tentang akidah Islam berdasar manhaj salaf yang merupakan sebaik-baik generasi umat Islam.
Pasal balik pada asal, orang terbiasa dengan akidah Syairah, Maturidiyah dan akidah sini, akidah itu. Tapi diorang tak nak patah balik kepada apa yang dianuti oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian anak murid mereka itu para tabi'in, dan kemudian para tabi'in. Yang Nabi kata, khairul qurun qarni. Sebagai generasi aku. So, patah balik pada asal. Itu adalah benda paling selamat. Maka banyak kali kita bagi analogi. Orang kata, Ustaz, tapi kita nak tahu ni, kita kena ada macam cawan, Ustaz. Yang kita boleh gogok dari teko. Dia kata tak boleh gogok dari teko. Kita nak kena ada cawan. Cawan tu ulama', dia kata. Jadi kalau ulama' tu kata macam tu, ulama' tu lah betul. Pada dalam teko tadi, kita bukan tahu semua sekali elok ke tidak, dia cakap. Jadi dia nak lari kan, dia kata pakai cawan. Saya kata dia salah. Dan kalau betul sekalipun, saya kata siapakah cawan yang pertama tadi? Sahabat lah. Sahabat Nabi lah adalah ulama' yang pertama yang anda kena rujuk. Kerana mereka ni adalah golongan yang Nabi didik. Takkanlah ada orang silap. Dan kesepakatan mereka adalah hujah. Kalau mereka sepakat satu benda tu haram, anda datang dah tak boleh halalkan benda tersebut. Kalau benda tu dia orang kata haram, anda tak boleh datang kata halal. Ini nilai yang yang banyak orang tak faham. Kedudukan para sahabat. Diorang bukan sahabat Nabi saja, bahkan diorang lah duta, ulama, pemerintah yang menggantikan selepas Nabi tidak ada. Pembawa Islam. Islam yang kita ada sekarang ni, kalau bukankan mereka, tak ada Islam yang kita ada. Bahkan tak terpelihara Islam tanpa mereka. Allah Ta'ala pilih mereka dengan pilihan yang terbaik. Jadi sebab tu kadang-kadang dia lupa. Kan cawan kan, dia kata cawan. Kita nak faham kena pakai cawan, Ustaz. Hadis tu betul lah. Tapi Ustaz boleh macam Ustaz minum dari teko ke, dia cakap. Saya kata salah analogi. Analogi yang sebenar adalah kita duduk kat ujung Sungai Kelang. Ujung Sungai Kelang, air dia dah keladak. Macam-macam benda ada dalam tu. Pampers budak ada, bangkai anjing ada, minyak kilang ada. Semua dah masuk dalam tu. Awak takkan minum kot. Ada bismillah. Angkat masuk mulut. Takkan buat dengan keladak air tersebut. So nak sumber yang asal, pergi mana? Pergi hulu Kelang lah. Pergilah ke hulu. Hilir dah, habis dah. Macam-macam benda orang masuk. Dia masukkan barang dia, awak ni masuk ni. Semua masuk. Semua kumpulan telah masukkan macam-macam dalam sumber agama. So kalau nak tahu betul ke tidak, dan patah balik ke hulu. Saya pergi kat Kelanggit kan. Kat Kelanggit atas tu ada empangan Kelanggit. Kat situ hulu Kelang. Kita orang tahulah budak tu kecil-kecil tu, kita orang biasa mandi kat situ. Bukan kat atas empangan tu, bawah air mengalir tu, kita mandi kat bawah tu. Diorang letak palung tu, budak-budak naik basikal atas tu. Sekarang ni kita dah tua kan. Kita kata, time budak-budak tak rasa takut pun. Dah tua-tua ni gayat. Time budak-budak lu atas palung tu kena kayu basikal, mereka kejar. Tak ada pula jatuh ke patah kaki ke, tak ada, elok je. Dah tua-tua ni kan, kita tengok, itulah pandangan orang, mata orang tua dengan orang muda, tak sama. Jadi bila kita lihat, kat situ memang air dia jernih. Nak minum pun tak ada masalah, air cerah je. Tapi bila awak turun sampai ke hujung, dah macam-macam orang masukkan dalam. Macam itulah asas pertama tentang tajuk agama ni. Yang kadang-kadang banyak orang, dia tengok kejayaan para sahabat. Dia tengok para sahabat dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan di dunia ini. Dengan apa yang mereka anuti. Tapi dia kata nak tengok apa yang sebenarnya para sahabat faham. Dia masih nak ambil amal akidah atau amalan ataupun kefahaman yang bukan daripada kefahaman asal para sahabat Nabi SAW. Dia kata berdasar kepada manhaj salaf yang merupakan sebaik-baik generasi umat Islam. Akidah ini mengambil pendekatan yang sederhana antara golongan yang melampau dengan golongan yang terlalu kurang dalam memberi hak kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang sepatutnya. Akidah Islam bermanhaj berdasar kepada manhaj salaf ini sepatutnya dikaji dan dipelajari secara lebih mendalam oleh setiap umat Islam. Atas dasar generasi salaf merupakan sebaik-baik generasi umat Islam. Akidah mereka sepatutnya menjadi tumpuan dan kebanggaan kepada umat Islam masa kini jika mereka ingin berada di mercu ketinggian dan bukan menumpu kepada ibadah dan akhlak yang ditunjukkan kepada golongan tertentu oleh golongan tertentu sahaja. Tunjuk pada golongan ni, lupa tentang para sahabat Nabi SAW. Metodologi penulisan yang digunakan dalam menyiapkan buku ini adalah berdasar kaedah tahzib. Dia pilih-pilih
ke atas laman Ad-Durar As-Saniyah yang dikumpulkan oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Ini keluarga Nabi Ini keluarga Nabi SAW. Habib lah. Kita belajar kitab Habib ni. Cuma diorang memang macam saya sebut lah, dekat Malaysia sahaja istilah, atau Indonesia saja istilah Habib tu datang. Dekat tanah Arab orang tak kenal diorang Habib. Sebab Habib kita sebenarnya Muhammad SAW saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itulah saja kekasih kita, bukannya orang lain. Ini sekarang orang lain pun nak pakai gelaran tadi pasal dia bukan Nabi. Kenapa kita nak bagi pada dia? Kadang-kadang diorang berkasidah, saya dengar je kasidah dia, ma lanal habib illa Rasulullah. Tak ada untuk kita Habib kecuali Rasulullah. Ada dia kasidah dekat Putrajaya sekali tu, saya tengok kat televisyen. Sedap pula bunyi dia, ma lanal habib illa Rasulullah. Tak ada kita Habib kecuali Rasulullah. Patut kau gatal pergi menyambut orang ni kata Habib tu apa? Pelik sungguh. Ala kuliah ni Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, seorang tokoh manhaj salaf yang tidak asing lagi kepada umat Islam yang menanti manhaj salaf pada masa ini. Beliau telah merujuk kepada lebih daripada 140 rujukan akidah yang berada di pelbagai tempat dan berseliratkan di sana sini. Setakat pengamatan penulis itu Profesor Basri bin Ibrahim tidak wujud sama sekali setakat ini karya yang berbentuk tahzib ke atas Ad-Durar As-Saniyah dalam bab akidah, meskipun tajuk akidah sudah banyak dibahaskan oleh ulama baik yang dahulu maupun yang sekarang ini. Pengkaji mendapati bahawa karya yang sedia ada ialah karya yang mengupas tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam sebuah buku yang lengkap yang menyeluruh di pasaran, yang di dalam pasaran. Antara buku yang bermanhaj Asy'ariyah yang ditemui oleh penulis ialah Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jawharatit Tauhid. Mukhtasar Mufid fi Syarhi Jawharit Tauhid yang dihasilkan oleh Syekh Nuh Ali Salman Al-Quddah yang 2014, seorang tokoh ulama di Jordan. Dan juga kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Madzahibuha yang dihasilkan oleh Syekh Qahtan bin Abdul Rahman Ad-Duri tahun 2012. Dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berdasar manhaj Asy'ariyah oleh penulis sendiri, Dr. Fazil Ibrahim. Dia ada buat kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berdasar manhaj Asy'ariyah. So, sebenarnya kalau dikata ini manhaj salaf, dia bukan keluarkan buku yang ini saja, ada buku lain yang dia pernah keluarkan. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berdasar manhaj Asy'ariyah, oleh Profesor Basri bin Ibrahim, dan Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Bayanuni Al-Bayanuni 2009 dan lain. Manakala manhaj Maturidiyah tidak ditemui oleh penulis secara khusus di Malaysia kecuali bentuk kitab kerja saja. Sebab dia orang sebut tapi dia orang tak ambil sangat. Kata akidah Asy'ariyah Maturidiyah tu tak ada, pengkajian tak dibuat. Walaupun kalau ada, sebenarnya daripada kumpulan-kumpulan yang belajar di Pakistan lah, geng-geng tabligh dan sebagainya yang pakai gelaran Maulana, ada orang akan belajar. Sebab benda ni pada sudut di belah India, Pakistan, boleh kata kebanyakan mereka kat situ mengikuti akan manhaj ataupun sistem akidah oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Yang belah-belah sini, belah-belah Asia Tenggara banyak yang Asy'ariyah. So itu adalah pendahuluan daripada Profesor Basri bin Ibrahim. Baik. Sekarang beliau mula masuk kepada intipati apa yang beliau ringkaskan daripada Durar As-Saniyah. Bab latar belakang akidah dan tauhid. Pendahuluan. Penjelasan tentang akidah yang sahih merupakan antara kewajipan yang paling besar. Kerana ia merupakan jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajipan yang besar sebab bahkan dia adalah kewajipan sebenarnya oleh para anbiya. Benda mula-mula sekali yang dibuat oleh para anbiya adalah membaca dan menyampaikan kepada manusia ayat Allah, tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Ia merupakan kewajipan pertama yang pernah dilakukan oleh seorang, ia merupakan kewajipan pertama yang perlu dilakukan
oleh seorang hamba. Oleh kerana akidahlah para rasul diutuskan. Kitab-kitab diturunkan dan manusia terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan yang bahagia dan golongan yang celaka. Yang sebab akidah. Kejayaan merealisasikannya akan menghasilkan kebahagiaan dunia, hidup di dunia dan juga akhirat. Oleh kerananya juga syurga dan neraka diciptakan. Akidah yang sahih antara perkara yang paling utama diberikan tumpuan. Lebih-lebih lagi pada zaman banyak berlaku kesesatan dan timbul kesamaran antara kebenaran dengan kebatilan oleh kebanyakan orang. Baik. Imam-imam sunnah dan juga ulama ummah sangat mengambil berat tentang persoalan akidah. Mereka menghasilkan beberapa karya, antara yang panjang dan yang pendek, dan antara mengumpulkan kesemua aspek dengan hanya memfokus kepada aspek atau dengan dan juga yang hanya memfokuskan dengan aspek tertentu. Ada tumpu syurga neraka saja, ada tumpu tentang rasul saja, ada ambil semua sekali. Okey? Akidah yang terbaik tidak dinafikan adalah akidah berdasar manhaj as-salafus soleh. Mana apa yang golongan salafus soleh, itulah akidah yang terbaik. Okey. Definisi akidah. Akidah dari segi bahasa diambil dari perkataan al-aqdu, yang membawa maksud ikatan. Aqada, kita tali, kita simpulkan. Kan? Maksud kita wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad yang dalam ayat tersebut merujuk kepada ahli sihir yang ikat-ikatan tiup. So jadi uqad tu plural bagi aqdun. Aqdun, ikatan. Itu maksud asal. Okey. Yang bawa kat sini al-aqdu, ikatan, pemeteraian, pengukuhan dan seumpamanya. Antaranya ikatan sumpah. Antaranya dikatakan sebagai ikatan sumpah bila kita bersumpah dengan hati kita, kan? Maka dikata sebagai ialah pemeteraian dengan hati. Okey. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-89, Allah Taala nyatakan, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Tidak mengambil kira atau mengambil kesalahan Allah Taala dengan yang lara, dengan yang sia-sia. Okey? Pada sumpah-sumpah kamu. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tapi dia, Allah Taala, mengambil hukum, mengambil kira ke atas kamu dengan apa yang aqadtumul aiman. Kamu ikatkan dengannya akan sumpah-sumpah. Maksudnya kita ikat, aqadtum, aqada. Perkataan akidah lah dekat situ datang dia. Okey? Akidah juga bermakna hukum yang tak dicelah oleh keraguan di sisi orang yang mempercayainya. Yang akidah juga bermaksud hukum yang tak dicelah oleh keraguan di sisinya. Macam kita percaya sesuatu perkara tanpa sebarang keraguan. Itu juga dipanggil akidah. Okey. Mana kita beriktikad. Ada salah, ada betul lah. Bila ikut pada akidah, kepercayaan kita, mungkin ada betul, ada salah. Maka kalau kita percaya benda yang salah, contoh macam orang yang percaya bahawa kita ni dikuasai oleh hantu. Kalau duit hilang tu toyol ambil, bukan orang ambil. Kan? Kita ada kepercayaan macam tu. Asal sakit je orang ni buat. Ini kita panggil akidah yang salah lah. Akidah juga, tapi salah. Sikit-sikit je saka. Salah lah. Tapi yang betul, yang apa yang Allah Ta'ala perintah kita percaya. Bahawa semua yang kena kepada kita, tak ada sesuatu kecuali daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akidah yang betul. So akidah itu sendiri dari segi asas kepercayaan, tak lagi pada dia positif atau negatif. Tengok keadaan. Okay? Akidahlah agama merujuk kepada perkara i'tiqad dan tidak melibatkan amalan, seperti kepercayaan tentang wujud Allah dan putusan Rasul SAW. Okay? Akidah dalam agama merujuk kepada perkara i'tiqad, mana ada dalam hati, dan tidak melibatkan amalan. Walaupun sebenarnya daripada i'tiqad itulah lahirnya amal. Kerana percaya Allah Ta'ala Tuhan kita, kita buat apa dia perintah, tinggal apa dilarang. Kerana percaya Muhammad Rasulullah, maka kita ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan kita ikut cara dan juga sunnah baginda. Kerana percaya adanya kiamat, adanya akhirat, kita beramal dan juga kita menjaga akan tingkah laku kita. So basically, kalau kita nak kata akidah tadi sahaja, ya, dia kepercayaan, perbahasan dia kepercayaan. Tapi dari segi masalah kesan, memang akan bawa pada kata-kata, pada perbuatan. Ada kata-kata perbuatan yang terhasil daripada akidah itu sendiri. Okay. Seperti kepercayaan tentang wujudnya Allah dan putusan para Rasul.
Itu keimanan kita. Tapi saya sebutlah, kalau percaya tadi kena ada perbuatan juga. Berarti kalau kita tengok dalam sudut istilah nanti, memang ada perbezaan di antara ahli sunnah wal jamaah punya tajuk akidah ataupun kita kata iman kita banding dengan ahli bid'ah. Bagi ahli bid'ah, kata iman tadi percaya, keimanan tadi apa dalam hati je. Bagi kita ahli sunnah tak. Iman itu adalah apa yang dalam hati kita, ditutur oleh lidah kita dan dibuat oleh anggota kita. So dipanggil iman. So istilah tu akan kita masuk balik. Okay, tapi dari asal bahasa akidah ni akan bahas tentang kepercayaan sahaja. Apa sahaja dipercayai oleh hati manusia secara tegas, ia dikira akidah tanpa mengira sama ada ia perkara yang baik maupun perkara yang batil, macam kita sebut tadi. Kesimpulannya, akidah dari segi bahasa ialah keimanan yang tegas yang tidak dicelah oleh sebarang keraguan di sisi orang yang mengiktikadkannya. Dia percaya sungguh. Okey. Ia juga hendaklah meyakinkan dan selaras dengan realiti. Yang sebenarnya kalau kan kepercayaan kita mestilah meyakinkan dan juga kena dengan realiti yang kita anuti. Jika tidak sampai ke tahap meyakinkan yang pasti, ia tidak namakan sebagai akidah. Jika tidak sampai tahap meyakinkan yang pasti, maka dia tak namakan akidah. Itu dalam kes perbahasan ilmu kalam dan sebagainya, banyak benda yang bukan akidah jadi tajuk. Walaupun sebenarnya balik pada asal yang kita ni, benda tu hanya yang apa datang daripada Allah dan Rasul saja kita anuti. Okay. Definisi akidah Islam. Akidah Islam ialah keimanan yang tegas terhadap rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini start dengan Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala ada perkara yang kita kena imani pada dia. Pertama, rububiyah, mana pentadbiran, pengurusan, penciptaan oleh dia. Mana tak ada siapa berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam perkara ini. Kedua, ketuhanan dia yang layak disembah. Oleh kerana dia yang cipta, dia yang urus, dia yang takbir, dia yang adakan, maka yang layak untuk disembah, dirayu, dipohon hanya dia. Tidak ada yang lain. Kemudian pada nama-nama, yang apa yang diletakkan nama dia, kita kena imani nama tersebut. Dan dia, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, takkan ada keserumpaan dengan makhluk. Dan kita beriman bahawa Allah Ta'ala mendengar, melihat, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala marah. Semua sekali apa yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, kita akan imani. Dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua sekali tentang Allah Ta'ala, ini nanti kita akan detailkan nanti insyaAllah. Demikian juga keimanan terhadap para malaikat. Para malaikat Allah, okay, yang Allah Ta'ala ciptakan, dia adalah juga kita kena imani. Kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, qadar baik dan buruk. Okay. Seluruh perkara gaib yang sabit, asas-asas penting agama, perkara ini dinamakan sebagai yang telah adalah perkara yang telah diijma'kan oleh salafus soleh. Okay. Penyerahan diri ada yang lengkap lagi sempurna kepada Allah dalam aspek pemerintahan, hukum hakam, ketaatan dan ikutan terhadap Rasul SAW. Itu sebenarnya akidah Islam merangkumi semua itu. Dia bukan percaya Allah Ta'ala saja, kena percaya malaikat. Dan ini balik pada rukun iman lah, rukun iman kita. Tapi dalam masa sama, perkara gaib lain Allah Ta'ala sebutkan pada kita. Macam alam jin, kan syaitan, jin. Lepas tu kita ada roh. Semua benda tu walaupun dalam rukun iman tak ada, tapi kita kena percaya tentang benda-benda gaib Allah Ta'ala beritakan pada kita, kena percaya. Yeah? Beserta yang perkara yang telah diijma'kan oleh salafus soleh. Kemudian penyerahan diri, ijma'kan maksudnya apa yang diorang kata ini adalah wajib, ini adalah sunat, ini adalah haram. Kita kena percaya. Tak boleh kita tolak. Maka ni kadang-kadang bila ada orang kata macam kita kalau belum percaya dengan hadis, dia kata mungkin belum lagi keluar Islam. Saya kata apa benda yang awak tak percaya? Kalau dia kata yang awak tak percaya tu adalah contoh macam solat 5 waktu, maka awak kafir. Awak kafir. Dalam Quran tak sebut solat 5 waktu, tapi awak kalau tolak salah satu di antara perkara tersebut, maka awak telah kafir. Itu contoh dia. Baik. Jadi benda tadi semua sekali tu termasuk dalam akidah Islam. Dia kata kat sini, akidah Islam apabila disebut secara umum maksudnya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana apa yang diimani oleh para salafus soleh dan menjadi praktikal amalan mereka, itulah akidah Islam. Ia merupakan agama yang Allah Ta'ala redha untuk dipegang oleh para hambanya. Dan ia merupakan akidah generasi umat Islam 3 kurun pertama, itu zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'at tabi'in. Okay. Definisi tauhid.
Okay, tauhid. Tauhid dari segi bahasa bermaksud, membawa maksud menjadikan sesuatu sebagai satu. Daripada dia ada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahid tu satu. Wahid tu satu. Tapi wahada bukan mensatukan, menunggalkan. Menjadikan sesuatu tu satu, hanya ia, tak ada yang lain. Itu maksud dia. Kalau kita macam kita gabung, itu kan tauhid. Dia panggil jamak. Kita gabungkan, himpunkan sesuatu, jadi banyak, jadi satu, itu dipanggil bukan tauhid. Tauhid ni kita menunggalkan Allah Ta'ala, menunggalkan sesuatu pada satu perkara. Cakap dia saja yang ada, tak ada yang lain. Itu dipanggil sebagai tauhid. Hanya dia saja Tuhan. Okey. Dia kata dia kata bermaksud satu. Dari segi syarak dia mengesakan, menunggalkan Allah. Dari segi rububiyah, ini pentadbiran, pengurusan, penciptaan. Uluhiyah, pengabdian diri, doa, harapan, rayuan. Nama-nama, pada nama-nama Allah Ta'ala, asma' Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, maka Allah Ta'ala tunggal dalam sudut nama-nama tersebut. Tak ada siapa-siapa serupa Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Mana kalau dia kata dia melihat, tak ada macam melihatnya kita. Juga macam tu juga bila dia kata sifat khusus bagi Allah Ta'ala, apa yang dia kata tentang dirinya, maka itu semua tu adalah juga hanya mutlak bagi Allah Ta'ala, tak ada pada makhluknya yang serupa seperti yang pada dirinya. Itu panggil tauhid. Kita mengesakan dia, tunggalkan Allah Ta'ala pada sudut-sudut perkara tersebut. Okay. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan, yang dikatakan tauhid bukan hanya berbentuk perakuan seorang hamba. Okay? Yang dikatakan tauhid itu bukan hanya perakuan seorang hamba, tiada pencipta selain daripada Allah. Kan? Tak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya. Sebagaimana yang diakui oleh golongan musyrikin, penyembah berhala. Berbalik pada asal ni, kadang-kadang beliau orang salah. Saya ingat tadi ada seorang geng-geng MUI kot. NU Nahdlatul Ulama. Dia terjemahkan la ilaha illallah, laisal mawjud illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini banyak kes kalau kita perhatikan, silap faham atau salah faham tu berlaku dengan terjemahan kalimah ilah tu kepada maksud yang lain. Dia nafi semua, tak ada semua kecuali Allah. Dan sekali yang ada hanya Allah. Allah je yang ada. Nak kata wahdatul wujud, kadang-kadang dorang macam lari sikit. Dia tak direct kata wahdatul wujud. Betul, tapi ada lah macam ustaz tu dia kata, contoh macam benda ni semua tak ada. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Okay. Dia kata contoh macam pegang apple. Kita ada 5 deria kan. Lihat, dengar, rasa, bau, dengar apa? Lihat, dengar, rasa, bau, warna tu lihatlah. Dia ada 5 deria yang kita ada. Oh, rasa ada 2. Rasa pegang dengan rasa rasa lidah. Masa masin manis ni, kita ada rasa pegang. Okey. So pegang rasa dengan pegang, rasa dengan lidah, lihat, dengar, hidup. So dia kata kalau pegang apple, dia kata, pegang apple. Kemudian ditarik. Kalau saya dapat kuasa boleh tarik penglihatan awak. Awak tak nampak ada apple. Tapi rasa berat tu lagi. Kemudian tarik pula hidu. Tarik pula rasa pegang. Tarik pula apa rasa lidah. Tarik pendengaran. So last sekali benda tu tak ada, dia kata. Sebenarnya realiti dia, kalau awak pekak, buta, bisu, barang yang ada ni ada juga. Tetap ada. Awak je tak nampak. Bukan maksud dia bila awak tak nampak maka benda tu terus hilang. Awak hilang deria untuk merasai benda tersebut. Ini datang dia yang wujud hanya Allah. Sebab tu masalah neraka dan syurga tu ada. Kadang kata seorang manusia tu dia faham dengan apa yang ada ni ada hanya kerana panca indera kita ada. So kalau panca indera ditarik, benda tak ada. Apa hal pula benda tak ada? Awak tak dapat rasa benda tersebut. Barang tu ada lagi depan awak. Siapa kata benda tu hilang?
reality dia orang akan cuba lari. Jadi dikatakan sini Ibnu Qayyim menjelaskan yang dikatakan tauhid bukan hanya berbentuk perakuan seorang hamba, tiada pencipta selain daripada Allah. Kenapa kena define? Sebab kat sini yang benda ni yang agak-agak kritikal sikit. Allah SWT pula adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya. Ya? Sebagaimana yang diakui oleh golongan musyrikin penyembah berhala. Bahkan tauhid juga mengandungi kecintaan kepada Allah. Sebenarnya dia bukan hanya setakat kita akui Allah pencipta, tapi mesti ada apa? Cinta pada Allah. Kalau kita tahu Allah Ta'ala pencipta tapi tak cinta dia, tak boleh lah. Kalau setakat tahu Allah Ta'ala tu yang menciptakan, benda tak pelik. Orang bukan Islam pun percaya. Sebab tu bila sebut tentang golongan musyrik, ni problem yang sering berlaku. Bila perbahasan kita tentang tauhid ni, kumpulan-kumpulan yang suka sembah kubur, minta pada wali, diorang tak puas hati bila kita define tajuk masalah ni. Diorang tak suka sangat. Sebab apa? Sebab bila kita define masa yang mencipta hanya Allah, doa hanya layak bagi Allah, kat situ dia tak puas hati. Sebab bagi dia, kita boleh minta pada siapa, asal i'tiqad kita Allah yang buat. Asal Allah yang buat, kita percaya. Minta lah setan pun tak apa. Ini masalah sebenar. Betul kadang diorang tak nak pecahan ni. Sebab apa? Sebab tak nak esakan, tunggalkan Allah Ta'ala pada masalah pengabdian diri. Dan orang marah bila kita kata apa, musyrikin pun tahu Allah Ta'ala pencipta. Atau rububiyah tu, tahu Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan, bukan kita je. Memang kita kata orang yang sembah dewa sekalipun, dia tahu dewa tu pun lahir. Sebelum dewa tu lahir, alam dah ada ke tak ada? Alam dah ada ke tak ada? Ada dah. Kalau dewa tu lahir, alam tu dah ada, so siapa cipta alam? Diorang pun tahu. Tapi kumpulan ni dia tak puas hati. Dia kata takkanlah ni. Tapi musyrikin Mekah macam tu. Dia tahu Allah Ta'ala. Kata Abu Talib kan, orang-orang Arab musyrikin dahulu pun, mereka berjanji dengan tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Bapa Nabi pun dengan nama Abdullah. Abdullah. Pak saudara Nabi nama? Itu Abu Lahab. Nama dia? Tak ingat. Apa nama Abu Lahab? Nak faham diorang ni musyrik kan? Diorang punya kesyirikan tu kat mana? Tengok nama diorang. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Mana kalau nama bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. So diorang boleh namakan dengan ni Abdul Manaf. Bukan nama Allah. Nama berhala. Kita sampai sekarang letak lagi nama Abdul Manaf. Manaf tu berhala, bukan nama Allah. Mana ada Asmaul Husna Manaf? Mana ada Asmaul Husna Ta'ala nama Manaf? Tak ada. Manaf atau Manaf, tak ada. Tapi benda tersebut sampai sekarang dipakai. Ala kulli hal. Jadi sebenarnya bila kita kata kita mengesakan Allah Ta'ala, dia bukan hanya setakat masalah mengatakan Allah Ta'ala saja pencipta. Bahkan kita kena apa? Mengandungi kecintaan kepada Allah, ketundukan, kehinaan diri, ketaatan yang sempurna, keikhlasan dalam melakukan ibadah, dan keinginan untuk melakukan segala bentuk amalan dan perkara-perkara semata-mata kerana Allah. Itu maksud tauhid yang sebenar. Bukan hanya setakat masalah percaya Allah Ta'ala pencipta. Subhanallah. Larangan pemberian kecintaan, kebencian yang memisahkan antara seorang dengan sebab-sebab yang boleh menghumbankannya ke dalam maksiat dan berterusan dalam melakukan maksiat tersebut. Kebencian yang memisahkan ini, ada yang memisahkan antara seorang dengan sebab-sebab yang boleh menghumbankannya ke dalam lembah maksiat dan keberterusan dalam melakukan maksiat tersebut. Siapa yang mengenal perkara di atas, dia akan memahami sabda Nabi SAW dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari hadis nombor 407, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka sungguh Allah telah haramkan ke atas neraka sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah yang dia harap dengan itu wajah Allah. Yang semata-mata nak dapatkan wajah Allah, maka orang yang kata la ilaha illallah dengan keadaan tersebut, maka diharamkan dia di atas api neraka. Neraka tak boleh bakar dia.
Baru kita faham sebenarnya sudut asal tauhid itu bukan hanya setakat percaya Allah Ta'ala mencipta. Bahkan dalam istilah asal, la ilaha illallah, tiada layak disembah kecuali Allah. Bukannya laisal mawjud illallah. Walaupun zaman kita sekarang banyak orang guna istilah terpelik tadi. Tak ada wujud kecuali Allah. Kita ni semua hanyalah bayangan. Kita ni hanyalah gurauan. Kita ni tak ada, yang ada hanya Allah. Habis. Realiti dia sebenarnya diorang punya fahaman tadi, kononnya nak cakap tak hirau dengan apa jadi dekat dunia. Tapi berakhir dengan menafikan kedudukan Allah SWT sebagai Tuhan. Belas sekali, minta lah kita. Tak ada. Padahal kita minta mana pun sama macam minta pada Allah. Ada saya pernah dengar golongan ni apa ikut wahdatul wujud ni. Dia kata kalau minta berhala pun, berhala tu siapa? Hakikatnya dia juga. Gila kan? Hakikatnya Allah juga. Ni adalah benda yang kita lihat berlaku dalam masyarakat. Kerana kesilapan faham berkenaan dengan tauhid. Macam ulang balik, tauhid itu mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam kedudukan dia sebagai pertama, yang mencipta, mengadakan dan juga yang mengurus akan alam ini. Kedua, dalam masalah menunggalkan dia hanya untuk dihadapkan kepadanya akan segala ibadat yang berupa doa, pengharapan, rayuan, kebimbangan, ketakutan, dan juga menunggalkan Allah Ta'ala, tak ada samakan dengan dia pada nama-nama dia dan sifat-sifatnya. Apa yang ada pada Allah Ta'ala takkan serupa dengan makhluk. Tapi kita menafikan Allah Ta'ala akan ada semua sifat-sifat berkenaan dicerita pada kita. Okay? Baik, hubungan antara akidah dengan tauhid. So akidah kepercayaan, kita sebut tadi kan, apa dalam hati kita yang kita percaya, ada betul salah, tapi yang pentingnya kepercayaan dalam kita yang tak ada syak. So apa hubungan dengan kalimah tauhid? Maksud mengesakan Allah Ta'ala. Okay. Ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah dua perkara yang sama sahaja di sisi ahli sunnah. Bagi ahli sunnah sebenarnya sama. Mana kita belajar mengenal Allah Ta'ala, itu ilmu akidah, itu ilmu berkenaan dengan tauhid. Sebab kita belajar untuk kita mengesakan dia. Faham sifat-sifat dia untuk mengesakan dia. Semua tu tajuk dia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang dia sibuk belajar kenal Tuhan, kenal Allah, belajar ilmu ma'rifatullah, tapi berakhir dengan tak pergi mana pun. Mengesakan Allah tidak ada. Kenal Allah dianggap kenal tidak cukup. Maka ada saya jumpa yang kumpulan pelik-pelik ni, dia kata apa? Alah ustaz, kita ni macam kenal ketua polis negara lah. Kalau langgar lampu merah pun tak apa, sebab dah kenal. Ni dia ingat apa? Allah Ta'ala bapak tiri dia apa? Tak, pasal realiti dia. Sebab tu kita faham tajuk Allah Ta'ala ni, kita kena faham satu sudut. Contoh macam sifat-sifat dia yang menjadikan kita harap kita selamat. Itu Ghafurur Rahim. Bila orang kata Nabi ibadi anni anal Ghafurur Rahim, beritahu hai Muhammad pada hamba-hambaku, aku ni maha pengampun, maha penyayang. So bila kita dengar tu, hati kita berbunga-bunga. Sentiasa rasa kita akan ada peluang untuk selamat. Tapi bila kita baca lafaz kedua, bagi tahu orang juga wa anna azabi huwal azabul alim. Dan beritahu mereka juga bahawa azabku azab yang pedih. Bagi tahu mereka juga azabku azab yang pedih. So jadi sebab apa? Sebab balik pada asal bila sebut azab yang pedih tadi, dia berdasar kepada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadilan Allah. Bila kita sebut keadilan Allah Taala, tak ada siapa lepas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat amal walau sebesar zarah, dia akan dapat balik. Allah Ta'ala tak biarkan siapa pun lepas. Itu realiti yang kita akan panggil apa? Benda yang berkait dengan masalah dua saya sebut tadi, dua perkara. Kan? Percaya Allah Ta'ala penyayang satu benda. Percaya Allah Ta'ala maha adil, satu benda lain. Dia akan menyebabkan kita takut tak lepas. Dulu ada Arkam, dia buat satu lagu. Lagi tapi nasyid. Tapi nasyid tu baguslah, tak ada muzik. Tak ada muzik, tak ada gendang, tak ada apa. Tajuk lagu tu apa? Harapanku subur kembali. Dia ada ni. Tapi dia sebutlah tu. Dia kata wahai Tuhanku yang esa, bila mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur, kan? Tapi bila kenang tentang
siksaanmu rasa tak rasa siapa. Macam hadis Sahih Muslim. Kalau Nabi kata, kalaulah manusia ni tahu apa yang Allah Ta'ala ada daripada kasih sayang, tak rasa masuk neraka seorang pun. Sebab tahu Allah Ta'ala Maha Kasih, Maha Penyayang, tak rasa masuk neraka seorang pun. So manusia akan rasa selamat. Tapi kalau tahu Allah Ta'ala punya siksaan, mana keadilan yang dia ada, siapa buat dia akan kena kan, maka tak rasa selamat seorang pun untuk masuk syurga. Faham tak? Jadi kita dua. Jadi kadang orang ni kata kenal macam kenal apa ketua polis negara, ya selamatlah. Dia bertajuk kenal saja. Saya perhatikan kumpulan ni. Sibuk cari kenal Tuhan. Lepas tu dia pakai gelaran Arif Billah. Nabi pun tak nak pakai gelaran Arif Billah. Al-Arif Billah kan. Geng sufi aku pakai gelaran ni. Dia angkat sendiri untuk guru dia, kata Arif Billah. Mana boleh macam tu? Kalau ikut Arif Billah, ada perbahasan dia timbul. apa orang ulama di Mesir bahaskan. Arif Billah ni dia kata bukan pujian. Kalau ikutkan Arif Billah, iblis pun Arif Billah. Tapi dia iblis. Dia masih lagi di kita Arif Billah. Tapi tak ada kaitan makrifat dia tadi kepada tajuk apa? Takwa. Ada sikit lagi. Dia biar lu. Tahu tak? Dia Arif Billah kenal buat apa? Apa nak buat? Kenal saya tak cukup. Kenal saja tidak madai. Sebab balik pada asal kita bukan setakat kenal Allah. Tujuan asal kita. Tujuan asal kita mengenal untuk mengesakan dia. Menghambakan diri kita kepadanya. Itu yang tajuk dua perkara tersebut. Kenal untuk kita abdikan diri. Ini realiti yang kita perhatikan banyak orang tak faham. Okay. Dia kata ilmu tauhid dinamakan juga sebagai ilmu akidah berdasar pada hasil yang muncul daripadanya. Ilmu tauhid adalah juga ilmu akidah. Dan berdasar pada apa yang muncul daripadanya, itu merujuk kepada pegangan dalam hati yang tegas, yang tidak dicelah dengan pemisahan. Mana tak ada dalam hati dia sebarang perkara yang menghalang dia untuk percaya. Itu kita belajar ilmu akidah untuk kita dapat keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kedua-duanya dipisahkan dari segi istilah. Ilmu tauhid merujuk pada ilmu yang berjaya mengisbatkan akidah agama berdasar dari dalil yang memuaskan. Ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni, dia merujuk pada ilmu yang berjaya mengisbatkan akidah agama berdasar dari dalil yang memuaskan. Ilmu akidah pula melebihinya dari segi penolakan terhadap berbagai perkara-perkara syubhat dan mematahkan dalil-dalil yang menimbulkan perselisihan. So kadang-kadang bila kita belajar ilmu akidah ni, dia akan tambah dengan dalil-dalil penguat dan juga penolakan terhadap syubhat-syubhat. Cara jawab syubhat. Jazakallah khairan. Akramakallah. Okay. Yang mana kalau ni kata ada perbahasan tentang kita mengesakan Allah Taala untuk menunggalkan dia dalam masalah tadi pada dia sebagai pentadbir pengurus, dan dia juga hanyalah tempat kita tujukan akan kita punya ibadat. Kan? Bahkan hanya dia lah tersendiri pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Tak ada siapa yang menyamai Allah Ta'ala pada perkara tersebut. Itu betul kita kata pegangan kita. Tapi macam disebut kat sini kan, bila belajar ilmu akidah dia akan tambah lagi. Tambah dengan dalil-dalil, tambah dengan penolakan terhadap berbagai perkara syubhat dan mematahkan dalil-dalil yang menimbulkan perselisihan. Okey? Matahkan dalil-dalil yang timbul perselisihan, dan kita boleh batah balik. Kedua-duanya berkumpul dari segi mengenal kebenaran berdasar dalil. Sama akidah, ilmu tauhid ni dalam masalah kita punya pengenalan tadi berdasar kepada dalil. Akidah lebih umum daripada tauhid kerana ia memperakui terhadap kebenaran berdasar dalil. Kerana akidah lebih umum daripada tauhid kerana dia memperakui kebenaran berdasar dalil, membantah berbagai syubhat, dalil yang tidak kuat, dan membahaskan tentang berbagai agama dan puak yang ada di dunia ini. Kumpulan kan dari segi akidah ni, kita tahu akidah yang salah, akidah yang betul, kita akan bahaskan. Itu lebih umum. Menjadi kebiasaan kepada salafus salih menamakan karya mereka
berkaitan tauhid dan iman dengan nama kitab akidah. Dia menjadi kebiasaan. Dulu karangan disebut tentang akidah ni merujuk kepada tajuk tauhid dan iman. Tauhid dan iman. Misalnya oleh Abu Uthman As-Sabuni dalam karya beliau berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ashabul Hadis, Aqidatus Salaf, Ashabul Hadis. Dan Imam Al-Lalakai dan syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. So dia sekarang kita akidah tapi merujuk kepada ilmu tauhid. Tauhid dan juga iman. Okey. Nama-nama ilmu akidah dan tauhid. Nama-nama ilmu akidah dan tauhid di sisi ahli sunnah melibatkan beberapa bentuk. Antaranya ialah ilmu akidah. Ilmu akidah ialah ilmu tentang hukum hakam syarak yang berbentuk akidah yang diambil daripada dalil-dalil yang meyakinkan dan penolakan terhadap berbagai perkara-perkara syubhah dan kelemahan dalil-dalil yang menimbulkan perbezaan pendapat. Antara yang membawa nama akidah atau i'tiqad adalah kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh As-Sabuni yang meninggal pada tahun 449 Hijrah. Kemudian syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Al-Lalakai meninggal pada 419 Hijrah. Dan i'tiqad oleh Imam Baihaqi meninggal 458 Hijrah. Dia digunakan kalimah i'tiqad akidah sebagai sebagai ilmu yang diambil tentang hukum hakam syarak daripada dalil-dalil yang meyakinkan, tolak yang meragukan dan syubhat, dan nyatakan mana yang kuat daripada pendapat. Okey. Kadang-kadang guna nama tauhid. Okey, tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu yang mengesakan Allah dari segi rububiyah, uluhiyah, nama dan juga sifat-sifat, juga perbuatan. Dan dia kemudian menjadi ilmu yang tertumpu kepada kemampuan untuk mengisbatkan akidah agama berdasar dalil-dalil yang meyakinkan. Antara karya berkaitan akidah yang menggunakan nama tauhid adalah kitab At-Tauhid fi Jami' As-Sahih oleh Imam Bukhari. At-Tauhid, kitab At-Tauhid. Imam Bukhari ada kitab hadis, dalam kitab hadis beliau ada kitab At-Tauhid. Ada kitab Taharah, kitab Salah, ada kitab At-Tauhid. Okey, oleh Imam Bukhari yang mati tahun 256. Dan kitab Tauhid wa Isbat Sifatir Rabb oleh Ibnu Khuzaimah yang mati 311. Kitab I'tiqad Tauhid oleh Abu Abdullah Muhammad bin Khafif yang meninggal tahun 371. Dan kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal pada tahun 1115. Okey. Kadang-kadang digunakan kalimah sunnah. Okey, as-sunnah membawa maksud mengikut akidah yang benar lagi betul berdasar kepada kitab dan sunnah. Antara tokoh yang menggunakan nama ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam karya beliau As-Sunnah. Okay, tapi pembincangan dalam kitab As-Sunnah tu ada berkaitan dengan akidah dan tauhid. Berkaitan dengan akidah dan tauhid, bukan berkaitan tajuk hadis. Ini kena faham, nama kitab As-Sunnah tapi bukan tajuk tu tajuk perbahasan berkenaan dengan ilmu hadis. Tapi berkaitan dengan ilmu akidah. Karya ini mengandungi akidah yang benar lagi sabit berdasar nukilan orang-orang yang adil daripada Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Ya, orang yang sama. Begitu juga dilakukan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan karya beliau berjudul As-Sunnah dan kitab As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim. Okey, itu kalimah yang digunakan. Ini zaman sekarang punya guna. Usuluddin, usul agama. Ilmu usuluddin merujuk kepada prinsip-prinsip umum dan kaedah-kaedah menyuruh yang dapat merealisasikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan menyerah diri kepada perintah dan larangannya. Sebahagian para ulama menghasilkan karya berkaitan i'tiqad atau akidah dengan menggunakan nama Usuluddin. Antaranya kitab Usuluddin oleh Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 429 Hijrah. Dan Syarh wal Ibana oleh Ibn Battah. Yang meninggal tahun 437. Okay, kemudian Al-Ibanah an Usulid Diyanah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 324 Hijrah. Ini semua ni adalah penggunaan kalimah Usuluddin. Ini kita ada jumpa nama ni menjadi sekarang zaman ni jadi kuliah Usuluddin. Di Azhar ada kuliah Usuluddin. Dia menggunakan istilah tadi untuk pembahasan tentang tajuk akidah. Okey. Al-Fiqhul Akbar, fiqh yang terbesar. Fiqh dari segi bahasa bermaksud kefahaman. Kalimah akbar ditambah kepadanya bagi mengeluarkan daripada fiqh kecil, iaitu fiqh yang membahaskan tentang halal haram, ilmu cabang. Bila kita sebut fiqh akbar, maka maksud dia akan balik kepada fiqh yang terbesar, lebih besar daripada tajuk halal haram, lebih besar daripada tajuk berkenaan dengan muamalat dan lain-lain.
Itu ia merupakan istilah dikenali pada kurun kedua Hijrah. Imam Abu Hanifah menamakan karyanya dengan nama Fiqh Akbar dan mengumpulkan sejumlah i'tiqad salaf dalam Fiqh Akbar. Ia mengisyaratkan kepada perkara tersebut yang merupakan perkara yang paling besar dalam syariat Islam. Gelaran ini tidak akan terrealisasi melainkan kepada ilmu akidah. Tak ada fiqh lebih besar banding akidah. Kemudian asy-syariah, istilah yang seterusnya adalah asy-syariah. Ilmu syariah yang digunakan oleh Syekh Islam Taimiyah ke atas ilmu tentang akidah yang dipegang oleh ahli sunnah yang melibatkan keimanan seperti mengiktikad iman terdiri daripada ucapan dan juga amalan. Bila sebut syariah ni dia kata dan sebutkan bahawa kita ni disebut iman, mengiktikadkan iman terdiri daripada ucapan dan amalan. Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan sebagaimana dia menyifatkan dirinya sendiri dan sebagaimana yang disifatkan oleh rasulnya. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk dan lain-lain. Semua itu dikatakan syariah. Dikatakan sebagai syariah. Syariah di sini adalah sama dengan as-sunnah. Kadang-kala maksud syariah ialah akidah yang disunnahkan dan juga disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala letakkan sebagai sunnah, sebagai fitrah yang patut kita ikuti. Kadang-kala bermaksud juga dengan amalan disunnahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala dimaksudkan dengan kedua-duanya sekali. Bahkan beberapa tokoh ulama menghasilkan karya berkaitan akidah menggunakan nama asy-syariah. Antaranya ialah asy-syariah oleh Abu Bakar Al-Ajurri dan kitab Al-Ibanah an-syari'atil firqah an-najiyah mujanabati al-firaq al-madmumah oleh Ibn Battah Al-Hambali. So tu semua sekali dia masukkan sebagai tajuk berkaitan dengan masalah ilmu akidah itu sendiri. So nama-nama tersebut kalau kita ikutkan macam ialah pengarang buku kita kata kalau kita kata cari buku tentang tajuk tauhid saja atau tajuk akidah saja, kita dapati sebenarnya para ulama bukan mengarang ilmu tentang akidah dan tauhid ni tadi dengan satu nama saja. Maka ikut kat sini kita ada 6 nama yang digunakan sebagai apa? Sebagai nama-nama bagi karangan berkaitan kepercayaan atau i'tiqad yang seharusnya dipegang atau menerangkan dan menjelaskan akidah yang berdasar kepada dalil dengan nama-nama yang lain, syariah, sunnah dan seterusnya. Baik, alhamdulillah kita berhenti situ insya-Allah. Nanti kita akan masuk perbezaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Okey, baik. Ada soalan? Ada. Manhaj disiplin. Manhaj disiplin. Pada perkataan manhaj datang dari nahaja, jalan atau laluan atau cara. So bila kita kata akidah ahli sunnah wal jamaah berdasar manhaj salaf, berdasar disiplin atau cara salafus soleh. So akidah tu sendiri kan, sebab tu manhaj ni disiplin. Dia lebih kita fahami sebagai disiplin atau sistem. Lepas tu bila kita kata kitab fiqh al-manhaji, maksudnya fiqh bersistem. Fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i, di atas mazhab Imam Syafi'i. Al-manhaj maksudnya disiplin. Pasal disiplin ni boleh kita faham macam cara pemikiran, cara kita berdalil, berhujah. Kadang-kadang bila kita lihat kan, contoh macam orang tu belajar PhD tinggi-tinggi, kemudian dia kata kalau apa tak nak sangat ikut bid'ah, janganlah pakai kereta, janganlah pakai itu maksudnya manhaj dia pelik lah. Maksudnya dia cara pola pemikiran dia tak betul. Sebab sistem kita dalam kita faham dalil kan, bila kita sebut tentang bid'ah, yang kita maksudkan adalah agama. Adapun dari masalah duniawi, perkara hal ehwal dunia yang Nabi kata antum a'lamu bi undakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maksudnya orang tu yang kita yang ahli sunnah yang ikut manhaj salaf ni, kita faham bahawa bila Nabi larang adalah bahasa dalam agama, dalam bentuk doa, cara berdoa, cara ibadat. Kita kata kat situ. Yang diorang ni pula pergi ambil lama bukan sekali. Kau tahu, janganlah pakai uci mata, ni bid'ah. Rabun tergaba-gaba, tak sampai kita kat sini. Janganlah pakai sekian, janganlah pakai kowe, janganlah pakai jitsu, janganlah pakai sekian, janganlah pakai ini. Nampak tak?
Jangan pakai aircon. Maksud dia orang ni bila masalah kat sini, apa masalah dia sebenar? Bukan masalah kita panggil apa, hujah. Disiplin kepala dia tak betul. Dia tak ada disiplin dalam berdalil. Orang yang disiplin dalam berdalil, dia akan nampak ni tak betul. Sebab kita dah tahu dah bahawa bila kita sebut tentang perkara duniawi, kita tak masukkan benda berkenaan. Betul, disiplin dalam berdalil, cara pemikiran. Sebab contoh macam baru ni kan, yang timbul tajuk, dia kata apa, Allah Ta'ala tak di atas. Kerana apa? Kalau di atas nanti, kita ke atas mana? Kan bumi kita bulat, kata. Ini bila dia bandingkan Allah dengan makhluk. Sebenarnya kumpulan yang macam ni, kumpulan yang suka cakap macam ni, diorang dah tashbih Allah dengan makhluk. Kita pula, kita kata kita percaya Allah Ta'ala cerita pada kita apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran atau daripada hadis Nabi, tapi kita tak tahu cara. Nak cakap apa? Cakap begitulah. Macam kita kata syurga ada sungai. Tahu sungai? Tahu? Kan? Sungai Madu. Faham? Faham. Macam mana? Tak tahu. Diorang buat benda lain. Kadang-kadang kumpulan yang ahli bid'ah ni, diorang buat lain dia okey. Buat syurga kan? Tanah syurga tu adalah kasturi paling wangi. Diorang faham? Kasturi faham? Faham? Tanah syurga kasturi. Faham? Macam mana? Sebab kasturi kalau kita nak ambil, awak kena tangkap rusa kasturi tu, kijang kasturi tu, awak kena belah dekat bawah perut dia tu ada satu pundi. Pundi tu kalau buka, dia ada dalam macam tanah warna hitam. Yang itu dibuat minyak wangi. So jadi bila bentuk macam tu kan pemikirannya, kita sebenarnya macam kita disiplin, ahli sunnah ni kita disiplin. Kita tahu Allah Ta'ala firman pada kita apa. Kita faham maksud, tapi tak tahu cara. Itu manhaj. So kita takkan lari daripada disiplin tersebut. Kita tak pernah menafikan apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Dan kita takkan serupakan Allah Ta'ala dengan apa kita ada. Takkan serupakan. Kalau kita pegang disiplin tadi, selesai semua masalah. Tak ada orang akan bayangkan, kalau kita kat sini, ini atas kita. Kalau orang dekat selatan, atas dia bawah sana. Ini kita kata ayat yang keluar. Last sekali keluar masalah tadi. Allah Ta'ala kata seperti akhir malam. Malaysia punya masa ke? Saudi punya masa? Sepertiga akhir malam. Kan, yang kita kata, Nabi kata, macam malam qadar. Malam qadar Malaysia ke malam qadar Jepun? Malam qadar. So kita tahu kan kalau kita tengah alamnya malam, belah sini tengah siang. Dia ada side siang. So soalan, kita punya siang ke? Tak bahas kan. Kita faham malam lah. Macam mana malam qadar kita ada, diorang pun ada. Tu saya fikirlah. Faham tak? Itu manhaj kita. Disiplin kita. Kalau kita jumpa, contoh macam kata-kata orang dengan Al-Quran. Kita kedepankan Al-Quran ke atas kata-kata manusia. Hadis Nabi ke atas kata-kata manusia. Itu manhaj. Disiplin. Dalam kita berbahas, dalam kita berdalil, cara faham dalil, dalam kita mengedepankan mana yang lebih kuat, mana yang kurang kuat. Semua itu panggil manhaj atau disiplin. Itu panggil manhaj, itu disiplin. Adapun akidah, itu kita kepercayaan. So sekarang ni kita bincang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj atau disiplin salafus soleh. Sebab tu kita akan rujuk kepada sahabat, tabi'in, tabi'in punya kata-kata tentang perkara-perkara berkaitan Allah Ta'ala, berkaitan akhirat, syurga neraka, dosa pahala. Semua akan rujuk pada salafus soleh punya pendapat. Bukan pendapat orang lain. Jelas? Okey, alhamdulillah. Ya. Dia buat lain dia metodologi. Saya bab Inggeris ni saya tak kuat sangat. Dia saya lemah sikit. Ya. Ya. Metodologi, betul. Metodologi. Metod. Metod cara lah. Metod. Cara. Sistem. Metodologi. Ada ingat tu. Orang tu dia guna istilah benda tu ada kata. Tapi lepas tu dia terjemah balik. Guilty by association. Guilty by association. Dia sebut kat saya kalimah bahasa apa entah. Geng-geng universiti ni kadang kuat juga main pakai kalimah pelik-pelik. Kan? Dia kata ustaz faham kalimah ni, tak faham. Guilty by association. Salah sebab hanya berkawan dengan orang tu. Dia kawan dengan orang ni terus dia salah. Pasal kes tajuk kata orang ni Syiah. Asal dia cari sini je Syiah. Tak boleh macam tu. Lepas tu bila sampai kat saya boleh jadi pula. Ustaz ngajar kat mana? Oh, Yayasan Taklim. Tak boleh lah. Kalau ustaz duduk dengan dorang, tak boleh ambil lah tauliah dengan kami. Ambil tauliah kami, tinggalkan tempat dorang.
Saya kata saya mengajar dekat Perlis, kena berhenti ke? Saya kata pasal nanti guilty by association kan. Boleh pakai ke? Kami tak cakap macam tu. Itu reality dia macam tu. Metodologi tu. Kalimah dia metodologi. Atau disiplin atau cara. Jelas soalan lain? Tak ada. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada selang. Ini kelas selang-selang. Kelas selang-selang. Kita insyaAllah 2 dan 4. 2 dan 4. So kalau saya jumpa dekat mana tempat dia nanti, saya akan baca dengan Arab. Sebenarnya pasal ikutkan pada Duras Saniyah yang dalam website sekarang, dia dah potong sikit. Yang ada dalam Syamilah tu dia yang complete. Nanti insya-Allah kita akan tengok situ. Insya-Allah baik. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.